Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini kita istiqamahkan diri kita dan kita minta Allah berikan kekuatan kita untuk beramal. Dan yang paling penting dalam zaman fitnah di akhir zaman ini, Allah berikan kita petunjuk dan hidayah supaya sentiasa berterusan dalam berpegang Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik sehingga kita bertemu dengannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi bicarakan surah Al-Insan di akhir ayat ini, yang mana kita telah mempelajari pada pelajaran yang lepas bahawa bagaimana kedudukan ahli syurga, yang sifat-sifat ahli syurga yang terbaik itu, yang beri sedekah dengan tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, dan memberi sedekah makan dengan perkara yang istimewa ataupun yang terbaik, dan juga menunaikan nazar. Ini di antara sifat-sifat yang Allah ceritakan kedudukan jaminan syurga yang begitu dahsyat. Pertama, bila kita mempelajari Al-Quran, beriman dengan risalah ini tanpa syak dan ragu, apatah lagi dengan cerita-cerita berkaitan dengan syurga, keimanan kita adalah kemuncak keyakinan. Dan kita mengharapkan kita dimasukkan di kalangan ahli syurga. Kerana ianya satu benda, perkara yang berbentuk keyakinan, maka jangan kita jadikan kita seperti orang lain. Ya, hanya sekadar baca Al-Quran, dengar dah, lepas tu tak ada berfungsi. Iman kita tidak menggerakkan kita, ataupun keyakinan kita tu tidak dirangsangkan dengan keyakinan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan, rugi kita dalam kehidupan kita yang singkat ini. Kita tidak merasa kemanisan beriman kepada Allah, kemanisan beriman dengan alam akhirat, beriman dengan syurga dan takut pada neraka. Ya, sayang, rugi sangat-sangat. Okey, baik. Jadi di sini kita sambung balik ayat yang mana kita telah masukkan ayat ke ayat yang ke-24, di mana pada ayat yang ke-23 kita tahu bahawa Allah telah turunkan ayat Al-Quran ini berperingkat-peringkat mengikut apa yang ditetapkan. Ya, kejadian yang telah ditakdirkan, qada dan qadar Allah berlaku. Maka pada waktu itu Allah turunkan mengikut ketetapannya. Ya, dan kita menerangkan dalam bab ini wahyu Allah yang telah diturunkan dari Baitul Izzah, kemudian diturunkan berperingkat-peringkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikut keadaan dan waktu itu. Kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Baik, dalam ayat ini, walaupun kita dah masuk pada pelajaran yang lepas, namun kita kaitkan balik. Allah mengarahkan kita bersabar dengan hukum yang telah ditetapkan, dan jangan ikut golongan yang mana orang yang tidak tahu, yang jahil, dan juga orang yang kafir. Okey. Ayat ini begitu penting untuk kita faham bahawa terutamanya di akhir zaman, bila kita nak memikul amanah ataupun risalah yang besar ini, ya, kata seperti memegang bara api.
disebabkan sunnah tidak difaham dengan arti sunnah yang sebenar. Bahkan di akhir zaman ini sunnah dikatakan bid'ah dan bid'ah dikatakan sunnah. Dahsyat, satu fitnah yang besar. Kalau bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah, habis apa yang tinggal pada Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti? Kerana agama yang dimiliki oleh masyarakat sekarang ini adalah agama yang ditaklid, mengikut tok nenek, bukan mengikut ittiba'ur rasul. Sedangkan kita diarahkan ittiba'ur rasul, mengikut rasul. Agama yang kita anuti pada zaman sekarang ini bukan lagi ittiba'ur rasul, tetapi ittiba'ul alim ulama yang tidak jelas kedudukannya. Dan kalau ittiba' mengikut alim ulama dengan dalil dan fakta yang jelas, tidak dinafikan itu yang terbaik. Kenapa? Dijadikan 3 generasi terbaik itu sebagai contoh. Tetapi masalahnya mereka mengikut ittiba' ulama, ya, dengan kejahilan bahawa walaupun ulama itu salah, mereka ikut juga. Salahlah. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah telah mengatakan bila seorang hakim itu ataupun seorang ahli ijtihad itu berijtihad, maka kalau betul 2 pahala kita boleh ikut. Tetapi kalau tidak betul, maka imam itu dapat 1 pahala. Tetapi dia tak betul, kita tak boleh ikut. Tetapi disebabkan kita, masyarakat kita ni kejahilan dan cuba mencari rukhsah, jalan mudah. Ini punca di antara masalah besar. Bila dia nak mencari jalan mudah, dia mula mencari, ya, mencari hukum hakam, maka dia belajar 4 mazhab bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi nak mencari jalan mudah. Salah. Ya, kalau kita belajar 4 mazhab cuba nak menyelesaikan masalah, ya, itu mungkin tidak menjadi masalah. Dan kita belajar 4 mazhab itu semata-mata untuk mendapat yang terbaik, yang hampir dengan perbuatan Rasulullah ataupun pendapat yang terbaik yang dilakukan oleh para sahabat ulama salaf, itu tidak mengapa. Tetapi bila kita belajar 4 mazhab tetapi nak cari jalan mudah, semata-mata nak jalan mudah aja, silap, ya. Kenapa? Kadang-kadang kita menyaksikan jalan mudah di antara 4 mazhab itu, mereka berijtihad. Bila salah, mereka imam dapat pahala, tetapi kita tak boleh ikut. Okey? Tetapi kalau dia betul, maka kita akan ikut 2 pahala dia dan kita mendapat pahala dalam mengikut kebenaran. Ini di antara fitnah, ya, masalah di kalangan pelajar-pelajar yang cuba mencari, ya, membahaskan 4 mazhab lalu diambil jalan nak permudahkan dirinya semata-mata. Berbahaya. Ya, kaedah itu berbahaya. Kita belajar 4 mazhab itu sebenarnya cuba nak cari di kalangan imam-imam yang 4 ini siapa yang paling tepat, yang hampir dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Maka hendaklah kamu sabar, wahai ahli sunnah. Kita berada di akhir zaman ini, ya, kena sabar. Bermula daripada akidah kita yang betul, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabar. Orang akan anggap kita bukan ahli sunnah. Kerana apa? Kenapa? Kerana tak ikut cara mereka berakidah. Dan kita lihat, kita dengar orang menganggap bila disebutkan ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Takkan tak dengar kot, kan? Asy'ariyah wal maturidiyah. Ya, sedangkan Asy'ariyah rahimahullah Imam Abu Hasan Sy'ari, ya, yang telah bertaubat daripada apa yang dibawa peringkat awalnya itu. Sedangkan mereka muncul selepas 3 generasi yang terbaik. Ya, kita dah tahu tarikh lahir Abu Hasan Sy'ari dalam tahun 260 Hijrah lebih kurang, ya, dan Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah. 260 Hijrah, 204 Hijrah. Jauh jarak dia. Habis Imam Syafi'i anut akidah apa? Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh kerana itu, memahami apakah itu ahli sunnah, apakah itu jamaah, penting untuk kita kenali apakah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah dianuti oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, 3 generasi yang terbaik itu. Okey?
Dan tahukah kita akidah ahli sunnah yang dibawa oleh Rasulullah tidak dikenali dengan nama Asy'ariyah wal Maturidiyah? Sudah Ustaz, letih kali ini. Tak, kita akan terpaksa menyatakan. Kalau kita tak nyatakan ini, orang takkan faham. Kenapa akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang generasi yang terbaik ini. Dan Asy'ariyah itu muncul selepas itu, ya, selepas, kalau ikutkan, selepas 200 tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Abu Hasan Sy'ari lahir pada tahun 260 Hijrah, ya, dia menganut fahaman Mu'tazilah pada 40 tahun lebih kurang umur dia. Berarti Asy'ariyah tak muncul lagi pada ketika itu. Ya, nampak tak? Oleh kerana itu, bila kita mendengar orang mengatakan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wal Maturidiyah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuklah, kita katakan. Kenapa? Manhaj yang sebenar, akidah ahli sunnah, itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 3 kurun yang baik. Maka fasbir, sabar. Pegang, sabar, jangan berganjak. Di saat yang begini memerlukan kekuatan dan keyakinan bersungguh-sungguh. Jangan berganjak. Sabar. Bukan senang, ya. Akan sampai satu perkara yang akan menggoncangkan kita. Belum tentu kita mampu untuk sabar. Tegas. Ya. Betul kan? Memang betul. Kenapa? Nikmat sabar ini, kekuatan ini adalah nikmat yang Allah anugerah jika kita bersungguh-sungguh mengharapkan keridaan Allah. Apabila Allah bagi sabat kepada siapa dia? Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud, yang mana dibakar hidup-hidup semua. Sabat bukan senang, ya. Itu pasal sabat satu benda yang akan menggoncangkan kedudukan kita. Takut. Apabila Allah uji kepada ahli sihir Fir'aun yang beriman dalam sekelip mata, terus sabar, ya, tetap pendirian mereka, tak berganjak, sedangkan baru je mengenal pencipta, lalu mereka sanggup berdiri tegas, ya. Dan kita pun kena begitu, wahai ahli sunnah, orang yang berpegang Quran dan sunnah, sabar, ya, kena tegas pendirian kita dan kena sabar, kerana ujian lepas ini agak besar. Wallahu alam. Kita minta Allah pelihara kita je lah. Baik. Maka fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan kita walak kita hanya kepada orang Islam yang beriman. Itu walak, kesetiaan kita. Istilah walak wal bara' kena ada. Dia selain daripada rukun iman yang 6 itu, dikaitkan dengan walak wal bara', kesetiaan kita kepada orang Islam kena ada. Kenapa? Walak wal bara' inilah yang menyebabkan Islam berdiri kukuh di kalangan para sahabat. Walak wal bara' ini yang menyebabkan mereka tidak berganjak, walaupun yang mengganggu kita, yang mengganggu mereka itu mak dan ayah mereka, adik-beradik mereka, ya, di saat-saat pendirian tegas diperlukan, lalu mereka berdiri tegas walaupun rintangan itu dari keluarga mereka. Walak wal bara'. Dahsyat. Walak wal bara' ni siapa yang mempelajarinya, dia akan merasa dirinya semangat, berapi, kuat kan, tapi perlu dijaga. Kenapa? Silap aja dia akan jadi khawarij. Ya, khawarij ni walak wal bara', lepas tu terus, ya, tersasar. Mereka tidak berpandukan ketepatan fahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian wazkur isma rabbika bukratan wa asila, dan berzikirlah dan sebutlah nama Allah pada waktu pagi dan petang. Yang dikatakan zikir pagi dan petang. Dah hafal dah, habis dah zikir petang kan? Alhamdulillah. Jadi zikir pagi dan petang ini tanda kita mengingati Allah. Dan Al-Quran juga jangan ditinggalkan. Perbincangan atau perkataan Allah yang kita bacakan sentiasa. Maka oleh kerana itu kita jaga diri kita dalam sentiasa mengingati Allah. Dan orang yang mengingati Allah, Allah tak akan lupa. Orang lalu ingat kita, kita lupa tak? Ya, sentiasa WhatsApp, apa khabar Cik Hamidun? Ya, mesti tak lupa punya. Tiap-tiap hari. Lagi berbahaya kan? Kalau dah tiap-tiap hari. Tapi nak cerita, bila dah tiap-tiap hari ingatkan kita, kita pun rasa Masya Allah dia ingat aku. Begitu juga bila kita mengingati Allah, fadhkuruni azkurkum
Allah kata, ingatkan aku akan ingatkan kamu. Yang menarik sekali, kalau Allah mengingati kita, dia tidak mengingati begitu saja. Dia mengingatkan kita di Malaul A'la ataupun di antara malaikat-malaikat yang tinggi di sisinya. Bila dia bercerita, maka dia bercerita, dia suka orang ni, maka dia cerita kepada para malaikat. Dan kesukaan itu turun ke bumi, ya, apabila malaikat yang a'la ini menceritakan kepada malaikat berikutnya sampai ke bumi, perasaan cinta cinta itu datang daripada jiwa-jiwa yang bersih ini. Kita nak sebutan itu. Walaupun kita ni siapa dia, orang tak kenal kita, ya, tetapi makhluk di langit, penduduk di langit mengenali kita. Oleh kerana itu Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh orang bumi, ya, Abu Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh orang bumi, tetapi dia dikenali oleh makhluk di langit. Dan Rasulullah menceritakan, ya, menceritakan sampai Uwais Al-Qarni pun tak tahu dia tu terkenal. Ya, subhanallah, para sahabat, para tabi'in, ya, kehebatan mereka begitu sekali. Dan kita nak, biarlah Allah yang kenal kita. Nak popular kat bumi, mana had dia? Ya, kejap aja, lepas tu habis dah. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada bahagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Okey, ini di antara sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak kali, ya, sifat-sifat orang yang terpilih, yang mana mereka ini sentiasa berada di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, Allah menceritakan tentang kehebatan mereka, orang-orang yang di mana mereka ini bangun di tengah malam sebagai satu sifat yang paling baik. Bahkan yang disebutkan da'batus salihin, amalan-amalan orang yang terdahulu. Amalan-amalan orang yang terdahulu, yakni para nabi, adalah mereka bangun di tengah malam. Dengan dikuatkan dengan hadis-hadis yang menceritakan Allah turun di langit bumi, ya, pada 1/3 akhir malam. Jadi sepanjang perjalanan malam itu ada keistimewaannya. Okey, maka pada malam hari itu adalah yang terpilih itu adalah 1/3 akhir malam. Yang disebutkan 1/3 akhir malam, kita bagilah, kita pandai. Bermulanya daripada maghrib sampai waktu subuh. Bagi kepada 3 dan bermulalah di situ. Okey? Dan kita telah bahaskan tentang Allah turun di langit bumi, ya, yang kita beriman tanpa mempertikaikan dan tanpa memikirkan. Kerana itu sifat Ar-Rahman yang layak bagi dia. Dan jangan kita perbahaskan. Yang penting saya beriman. Itu kaedah. Aku beriman dengan hadis tersebut, lantaklah apa orang nak cakap. Kenapa? Apa yang berlaku pada Allah tidak boleh dimasukkan dalam minda. Yang ini tak boleh difikirkan. Kerana sifatnya laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk. Maka beriman saja. Maka ini adalah waktu istimewa. Yang mana pada waktu malam hari ini adalah waktu istimewa. 1/3 adalah akhir malam itu adalah waktu munajat. Dan waktu terbaik untuk munajat. Dan ia adalah pada peringkat awal menjadi satu kewajipan kepada Rasulullah SAW dan di kalangan para sahabat untuk bermunajat kepada Allah. Kerana pada waktu itu solat fardu tidak diwajibkan. Apabila solat fardu tidak diwajibkan, maka solat tahajud diwajibkan. Kita membaca sirah para sahabat, ya, bahawa mereka melakukan solat tahajud di tengah malam, bukan di dalam rumah. Di mana? Di bukit-bukit. Ya, disebabkan dalam rumah masih lagi di kalangan mereka ada yang tak beriman. Keluarga mereka ada yang tak beriman, mereka akan buat report. Jadi mungkin bila buat report kena, ya, kena tahan daripada orang kafir Quraisy atau mak ayah dia, maka dihukum. Kita tahu para sahabat di Mekah ada yang beriman tapi merahsiakan keimanan dia. Maka mereka takut. Jadi mereka memencilkan diri dan lari ke tepi-tepi bukit di tengah malam bertahajud. Ya, itu masyhur di kalangan para sahabat. Dan Rasulullah SAW pun bertahajud. Kenapa? Tahajud ini mempunyai keistimewaan dia. Pertama, ya, kita lihat dalam ayat ni, ya, betapa Allah ceritakan kedudukan tahajud dalam ayat yang ke-79. Kita ambil 78 surah Al-Isra.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salatu liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyanglah, yakni tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan dikatakanlah ya Tuhanku, dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan keluaran yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Okey, baik. Dalam ayat ini apabila Allah mengatakan, ya, pada ayat 79, dan pada malam hari fatahajjat, maka lakukanlah tahajud. Di situ datang kalimah tahajud. Ya. Dan bilakah waktu itu kita dah belajar bahawa penafsiran, ya, adakah sepanjang malam? Ya, tak, tetapi yang disebut yang terutamanya adalah 1/3 akhir malam. Ya. Kerana kita menyaksikan di kalangan para sahabat pada ketika itu ada yang berdiri daripada awal malam, ya, sampai tak larat di akhir malam. Lalu Rasulullah membetulkan mereka kalau nak bangun bagaimana, dan dicerita kehebatan berkaitan dengan 1/3 akhir malam. Maka itulah waktu yang istimewa, yang mana kalau kedudukan Rasulullah akan diangkat sampai satu maqam yang paling tinggi di dalam kehidupan ataupun di dalam makhluk Allah ini, yang disebutkan maqam mahmuda. Ya, Rasulullah pun minta kita doakan. Kita doa tak? Doa bila? Aywa, lepas azan. Betul. Lepas azan tu kita doakan untuk Rasulullah. Ya, ini yang warid daripada hadis yang Rasulullah mengarahkan kita mendoakan dia. Ya. Dan maqam ini Rasulullah mengharapkan dia yang memiliki, dah sudah tentu dia yang memiliki. Okey, maqam mahmuda. Tetapi bila Allah memberikan Rasulullah SAW maqam yang tinggi ini, berarti pengikut-pengikutnya akan mendapat juga keistimewaan, kedudukan yang tinggi bagi mereka yang melakukan tahajud. Okey, jadi kita lakukan tahajud. Berapa banyak tahajud menjadi perbahasan ulama? Ya, menjadi perbahasan ulama. Tahajud itu berbagai-bagai. Ada yang mengatakan tidak ada perhentian dia. Berapa banyak kita nak buat tahajud pun buat. Tetapi ada yang mengatakan sebanyak 11 rakaat. Ada yang mengatakan 21. Ada yang seperti tarawih apa semua tu kan. Tetapi ianya tidak menjadi masalah bagi kita yang nak melakukan tahajud berapa banyak. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan solat malam itu ialah panjang dirinya, yakni panjang bacaannya. Tu. Ya, kalau baca qul huwallahu inna a'taina, ya, boleh dapat berpuluh pun, nilaian itu agak tidak berkualiti. Yang dia iktiraf sebagai kualiti adalah bacaan yang panjang. Tetapi dari tak ada langsung, tak apalah kan. Dari tak ada langsung kan. Ustaz adalah juga qiyamul lail tahajud 2 rakaat 3 rakaat kan. Ya, tak menjadi masalah bagi kita hak mana mampu. Dan dibenarkan, ya, dibenarkan membuka Al-Quran sewaktu kita bertahajud. Dan saya tak berapa nak galak buka ni. Pasal apa? Bila buka ni ialah Al-Quran juga, tiba-tiba muncul zing kan, dit kata alamak, dia masuk WhatsApp lah apalah kan. Dah jadi lain pula. Ya. Okey. Kalau Al-Quran ni wallahu alam atas kesenangan kita lah. Janji siapa nak bertahajud panjang. Dan tidak menjadi masalah kalau kita tak hafal banyak pun, kita mengulang-ulangkan ayat itu.
Misalnya kita hafal 3 kul. Okey, ulanglah. Ya, 10 kali, 20 kali tak menjadi masalah. Ya, berulang-ulang bacaan. Kerana nak mendapat kualiti diri yang panjang itu. Okey? Kemudian Rasulullah memberikan satu hadis yang berkaitan dengan kalau kita nak melakukan tahajud tapi kadang-kadang memang terlepas aja, terlepas. Ya, maksudnya tidur dah awal dah, bangun dah lambat dah. Itu kan kadang-kadang berlaku. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Ausani habibi," diwasiatkan kekasihku yakni Rasulullah kepadaku, ya, supaya berwitirlah sebelum kamu tidur malam. Ya, berarti lepas solat Isyak tu, ya, diarahkan kita melakukan witir jika kita merasakan kita tak boleh bangun di akhir malam. Buatlah witir. Ya, buat witir 3, 1 terpulang, ya, tak menjadi masalah, maka dibuatkan. Okey, itu pilihan. Tapi kalau kita rasa mampu untuk bangun di akhir malam, kerana dalam hadis yang lain pula Rasulullah kata berlumba-lumbalah melakukan witir sebelum masuknya subuh. Jadi kita boleh melakukan witir, ya, di waktu agak-agak dalam tinggal 2-3 minit lagi, lakukanlah witir, tak menjadi masalah. Ataupun laku 10 minit sebelum subuh, ya, supaya penutup solat malam itu adalah witir. Okey, baik. Kemudian di antara kelebihan solat malam ini, bangun tengah malam, ya, syarat bangun tengah malam itu untuk melakukan solat malam. Bukan bangun tengah malam pergi kedai mamak, tarik. Itu lain cerita kalau nak sahur apa. Ya, setengah orang dia suka dari malam sampai ke pagi duduk di kedai, ya, subhanallah. Ya, ini di antara penyakit, nauzubillah, penyakit yang mana Allah cabutkan kenikmatan malam yang perlu digunakan dengan cara yang baik. Okey, baik. Bangun di tengah malam di 1/3 akhir malam ini di antara pengubat penyakit dalaman. Pengubat penyakit dalaman, panas-panas yang disebutkan dalam hadis, dia menyejukkan kepanasan dalam. Ya, itu di antara ubat yang paling baik, bangun tengah malam. Dan ubat yang paling baik menghilangkan stres kita di tengah malam, sunyi sepi, kita mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Kita menangis kepada Allah, mengadu. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menangis kepada Allah dan mengadu apa masalah kita, tak percaya pagi esok tu, ya, kita akan merasa ketenangan. Itu memang tabiat orang yang menangis di tengah malam mengadu. Jangan menangis masalah kita. Ya, menangis, Allah kena apa itu sini, bukan masalah taubat kita, bertaubat atau mengadu apa ni. Tapi kita menangis, lain menangis dia. Teringat kisah silam, menangis semata-mata tak jadi juga. Tapi mengadu apa yang pengampunan lah. Mengadu mengharapkan pengampunan Allah. Ya, InsyaAllah biasanya akan tenang. Okey. Dan yang paling menarik sekali, peganglah hadis tadi yang Abu Hurairah tadi yang mengatakan lakukanlah walaupun kita buat 1 rakaat witir tu pada awal selepas Isyak tu. Kalau boleh awal pagi, alhamdulillah. Tak boleh, tak apa. Tetapi yang paling menarik sekali, tahajud adalah satu solat yang mana membezakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Dia membezakan. Selain daripada solat fardu berjemaah bagi kaum lelaki, solat fardu berjemaah di masjid, di surau bagi kaum lelaki, ya, itu membezakan sifat munafik sebenarnya. Dan bertahajud di tengah malam itu, dia membezakan sifat munafik. Kerana orang munafik, dia tak akan buat amalan bersendirian. Ya, dia tak akan buat solat-solat malam ni, bukan acara dia. Kecuali solat malam perdana. Semua datang. Itu dia datang. Itu dia ada. Ya, ataupun nak buat qiyamul lail tu, ada orang-orang tertentu ke, dia akan datang. Itu orang munafik. Tetapi kalau nak buat solat seorang-seorang, dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Allah dah cerita memang itu sifat munafik. Dia nak menunjuk-nunjuk kan. Dia tidak beriman kepada Allah. Oleh kerana itu, katakan alhamdulillah kalau kita melakukan solat yang jenis bersendirian ini. Kata je. Syukur kepada Allah kerana Allah sabatkan kita, Allah jadikan kita di antara orang yang tahu beriman kepada Allah dan melakukan solat walau bersendirian. Oleh kerana itu saya menasihatkan kepada sahabat-sahabat, ya, supaya kalau kita bangun tengah malam, tak payahlah WhatsApp grup-grup kita, jom tahajud kan. Amboi, nak cerita kita tahajud. Jangan, saya nasihat, jangan sama sekali. Kerana dia boleh merosakkan sistem amalan kita dengan Allah.
Dia seolah-olah menceritakan kepada kawan-kawan, aku bangun tahajud. Tengok pukul berapa aku mesej. Na'udzubillah. Saya nasihat sangat-sangat. Biar itu urusan kamu semua. Kalau kita nak bertahajud, nak bagi tahu mereka tu waktu maghrib ke waktu isyak, okey. Saya katakan okey. Tetapi waktu-waktu yang begini rahsiakan. Kerana zaman para sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka merahsiakan amalan-amalan sir ini. Amalan-amalan rahsia ini. Sehingga di antaranya, tahu tak seorang lelaki di kalangan tabi'in, keluarga dia pun tak tahu dia berpuasa. Tak tahu. Isteri dia hidang. Tengok makanan habis. Oh, suami aku selera. Suami dia berpuasa. Dia ambil bungkus. Dia pergi keluar di rumah. Dia bagi fakir miskin. Dia tak diketahui bahawa melainkan dia melakukan itu secara rahsia. Dikisahkan seorang lelaki tu, ya, macam rumah kita ni nak solat atas rooftop tu tak boleh. Rumah pasal apa? Kali sujan. Tanah harap rumah tu atas tu rata kan. Ya. Salah seorang tabi'in atau tabi'in melakukan solat, ya, di malam dia nak rahsiakan, tapi dia duduk atas tu solat malam. Budak kecil ni hampir tiap-tiap malam jaga, dia tengok ada benda berdiri tertegak kat situ. Sampai hari kematian dia, ya, dia kata, mama, ya, tiap-tiap malam dulu nampak ada kayu kat atas tu. Kenapa kayu tu dah tak ada? Subhanallah, begitu sekali. Mereka merahsiakan. Kita pula, amboi, sedapnya. Jom solat tahajud. Ning-ning bunyi kan. Kononnya call lah kan. Kalau untuk anak-anak, boleh diterima. Kalau untuk suami isteri pun, boleh diterima. Tetapi selain daripada itu, saya nasihatlah. Ini nasihat bagi pandangan saya, tak payahlah. Tak payahlah kita sibuk nak hantar. Tak payah. Ya, kerana dia akan merosakkan sistem tahajud kita di malam hari. Ya, yang menyebabkan orang kata, oh, dia ni tiap-tiap malam banget. Dah, dia jadi rosak dalam siri kehidupan kita. Ya, satu nasihat. Kerana amalan kita adalah amalan rahsia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu adalah waktu munajat yang paling istimewa, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang yang hafiz Al-Quran, dia berhadapan dengan masalah fitnah ini apabila dia tidak bertahajud di tengah malam, ya. Bila dia tidak bertahajud di tengah malam, dia akan terganggu sistem Quran dia. Baik. Okey? Dan tidak dinafikan bila kita melakukan kerana Allah, maqam kita di sisi Allah akan naik, akan tinggi darajatnya, dan kita nak tinggi darajat di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempeduli kesudahan mereka pada hari yang berat, yakni hari akhirat. Okey, berkaitan dengan tahajud, macam mana yang kita katakan tadi, bolehkah kita dengan keluarga kita? Tak menjadi masalah. Kenapa? Kejut-kejut mereka. Bahkan satu galakan yang Rasulullah SAW mengisyaratkan keluarga bahagia apabila seorang lelaki mengejutkan isterinya untuk bertahajud bersama-sama. Dengan cara mana? Dia kejut ataupun dalam hadis tu merenjis-renjiskan air ke mukanya. Ya, yakni dia kejut keluarga dia untuk bangun bertahajud. Dan begitu juga wanita yang mengejut suaminya untuk bertahajud dengan merenjis-renjis air di mukanya. Merenjis, ya, bukan dijirui dengan satu baldi tu. Ya. Satu, tetapi kita kena faham kedudukan bagi kaum isteri, bagaimana kedudukan suami. Kalau suami itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau suami itu jenis apa dia? Jenis panah baran, jangan dibuat. Ya, kita nak kejutkan dia, bagi dia marah, kejut aku awal, penampar lain pula. Kita asalnya nak menangis kerana Allah, sudahnya menangis kerana penampar suami. Okey, jadi itu semua kena berhati-hati. Tetapi itu di antara lambang kasih sayang satu keluarga yang bahagia yang Rasulullah sebutkan.
Baik. Boleh jemaah. Kita melihat kerana solat bersama-sama. Yang hadis itu mengatakan solat bersama-sama. Tetapi para ulama membahaskan adakah boleh kita berjemaah dalam bentuk tahajud. Kalau tarawih itu tidak menjadi masalah. Tetapi tahajud yang biasa ni boleh ke tidak? Kita melihat dalam hadis-hadis beberapa perkara Rasulullah pernah melakukan tahajud berjemaah. Ya, yang diriwayatkan di mana Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah ambil sebelah kanan, itu di rumah, kalau tak salah di rumah Maimunah ke, ya Rasulullah ditunjukkan Rasulullah berjemaah di situ. Dan juga kita menyaksikan juga kalau berkaitan dengan si makmum, dia tak boleh baca panjang, kita je mampu baca panjang, dia nak ikut, okey, tak menjadi masalah. Tetapi ya, di antara pandangan ulama mengatakan bahawa kalau untuk ta'lim, untuk galakkan kepada mereka peringkat awal, okey, buat berjemaah, tak menjadi masalah. Tetapi bila dah sampai tahap mampu untuk berdikari, biarkan buat secara personal, itu lebih afdal. Kadang-kadang kita ada program Qiyamul Lail kan, okey, sekali-sekala tidak menjadi masalah. Tetapi kita jangan nak tunggu berjemaah juga. Kita buat jemaah, maksudnya kita buat sendiri, lebih afdal. Itu tabiat tahajud tengah malam, ya. Kecuali tarawih, ya, tarawih itu lain. Dan kalau kita saksi pun tarawih sebenarnya zaman kita je lepas isyak terus. Zaman dulu tak, dia tangguh sampai ke tengah malam. Tapi kita lah tak larat, asalnya nak bawa sejadah, lepas tu bawa bantal, tidur kat sana. Okey, baik. Allah berceritakan dalam ayat ini, sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat ini, yakni hari akhirat. Dan itu memang tabiat orang kafir. Ya, Rasulullah katakan harta ini seperti emas, perak, itu pakaian orang kafir, tidak pakaian pada orang yang beriman. Namun nak menceritakan mereka ini kehidupan mereka semata-mata urusan dunia, kerana mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Dan keimanan mereka hari akhirat sendiri bercanggah dengan cara keimanan yang betul. Ya, jadi mereka mengumpulkan harta semata-mata dalam urusan dunia. Berbeza dengan kita mengumpulkan harta semata-mata mencari keredaan Allah, dunia dan akhirat. Jadi Allah menceritakan ayat ini, sesungguhnya mereka itu orang kafir menyukai yuhibbunal ajilah, menyukai kehidupan dunia, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka dengan kehidupan yang susah di sana. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini akidah kita beriman pada alam akhirat ini dengan cara yang betul amat penting untuk memastikan di guideline kita menuju jalan yang betul. Kalau beriman dengan alam akhirat pun tak betul, maka ianya merupakan fitnah kita nanti. Ini masalah kita sekarang ni, beriman kepada Allah pun dah tak betul. Ya, beriman dengan Nabi pun jadi dah tak betul. Cinta-cinta Nabi, akhirnya cara cinta tu dah tak betul. Ya, sudahnya yang seharusnya ittiba'ur rasul, yang dipuja Al-Quran dan As-Sunnah, yang perlu diikut, jadi capal pula menjadi pilihan. Kan jadi cinta pada Rasul, cinta apa ni? Ya, dah lari dah. Beriman dengan para malaikat pun kadang-kadang salah. Bukan kadang-kadang, memang lindung malaikat 44. Dah salah dah. Ya, pergi berdoa nakkan malaikat tolong. Subhanallah, minta kepada Allah. Ya, i'tiqad kena betul. Nampak tak macam mana lari? Itu belum dengan Al-Quran. Beriman kepada kitab pun lari. Ambil yang syok dia, tafsir ikut akal. Bercanggah. Nampak tak macam mana ummah kita ini berhadapan dalam rukun iman pun bermasalah. Beriman hari akhirat pun banyak masalah disebabkan hadis-hadis palsu yang digunakan untuk beriman dengan hari akhirat. Guna akal. Yang menjadi masalah bila dia beriman itu menggunakan akal. Dia menggunakan alam kubur cara akal, alam barzah cara akal, alam akhirat cara akal. Habis akidah kita. Mana boleh benda yang gaib hanya mampu kita beriman. Tengok apa yang berlaku, beriman Dajjal cara akal. Ya, habis rosak. Tetapi kita beriman ikut cara rentak yang dibawa oleh 3 generasi yang terbaik. Baru kita boleh selamat. Kalau tidak, rosak. Habis rosak kita. Ya. Nauzubillah min zalik. Okey.
Jadi orang kafir memang tabiat dia begitu. Dia mencintai dunia dan dia melakukan semata-mata untuk urusan dunia. Kemudian Allah mengatakan, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sesungguhnya menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ya, Allah nak cerita disebabkan orang kafir ini ya menyangka mereka itu kuat ya dengan apa yang Allah bagi, seolah-olah mereka tidak akan mati. Tetapi ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelum daripada ayat ini amat menakutkan kalimah apa dia? Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Bila kami nak, maka kami sesungguhnya menggantikan mereka dengan orang yang serupa dari mereka. Ya, dalam ayat ini ulama mentafsirkan Allah gantikan seseorang itu, ya, ataupun kalau kita lah Allah gantikan kita dengan orang yang lebih kurang macam kita, tak apa lagi. Allah gantikan kita orang yang lebih baik daripada kita, itu kita rugi, memang rugi sangat-sangat. Tapi di antara ayat yang menggerunkan, Allah gantikan kita dengan orang yang ganas untuk menghilangkan kita. Ui, kalau itulah sampai tahap ya Allah gantikan kita dengan orang yang ganas untuk hancurkan kita, lepas tu orang tu bertaubat, dahsyat tau. Kita rugi dan menghancurkan kita dengan cara yang ganas, yang macam berlaku di Bosnia dulu. Bagaimana berlaku? Ya, orang Islam itu dibunuh, disembelih, dihancurkan. Kalau itulah keadaan, kita katakan na'udzubillah. Ya, Allah azabkan kita di dunia. Lepas tu diganti. Lepas tu orang tu bertaubat, kembali kepada nakkan kepada Islam. Oi, berarti kita rugilah. Jadi oleh kerana tu Allah mengatakan dalam ayat ni, kalau kami nak, kami boleh gantikan mereka dalam keadaan bila-bila masa dan apa saja. Tuan-tuan dan perempuan, dalam kita mempertahankan Quran dan Sunnah ini, kita mengharap Allah jangan gantikan kita. Sayang, ya, kalau Allah gantikan kita, kita akan rugi. Maka istiqamah dan bertahan. Minta pertolongan Allah, bantu kita, ya, supaya kita sabar dan bantu kita melalui berbagai-bagai dengan pertolongan-pertolongannya. Kemudian Allah menceritakan, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima. Sesungguhnya ayat ini adalah satu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Okey, Allah mengatakan inna hadhihi tazkirah. Tuan-tuan dan perempuan, bagi mereka yang faham bahasa Arab, ya, terus dalam minda set bahawa ini peringatan oleh Allah, ada perasaan takut sebenarnya. Ya, perasaan mengharap Allah pelihara kita dan perasaan takut. Jangan biarkan hanya dengar, tak ada perasaan. Kerana Allah dah kata inna hadhihi tazkirah. Ayat start daripada awal kita baca tu, ya, hal ata 'alal insan tu sampai ayat ini, Allah katakan ini adalah peringatan kepada kita. Ya, supaya kita ikut jalan Allah, kita ambil yang mana baik, kita ambil yang mana perlu diikut, kita ikut. Kerana janji-janji dia syurga yang begitu hebat, ya, untuk kita miliki. Inna hadhihi tazkirah. Ambil. Ya, cubalah, usahakanlah. Yang mana boleh kita usaha, kita usaha. Ya, dalam hukum hakam yang kita dah pelajari dalam bab ayat ini, bermula pada ayat yang awal tu sampai sekarang, banyak perkara-perkara yang perlu kita buat walaupun sekali. Satu nasihat, buat walaupun sekali. Bab sedekah, bab bernazar, bab apa lagi, semua itu buatlah walau sekali, dan bukan semesti kelompok yang besar. Walaupun seorang kita bersedekah, ya, maka kita buatkanlah. Ya, penting sangat. Kemudian, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang berkehendakkan kebaikan bagi dirinya, maka dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya.
Ini di antara arahan Allah. Siapa nak itu bukan siapa nak, aku tak nak. Tak. Allah kata ambillah. Ya, kerana tidak ada pilihan berkaitan dengan keimanan, melainkan ikut sahajalah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Takut kepada Allah, hak mana kita mampu, maka kita ikut, buat. Itu tanda kita beriman dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Ya, memang kita tidak mampu untuk melakukan apa saja melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tahu tentang hakikat kehidupan kita, hatta amalan soleh yang kita lakukan ini pun dengan izin Allah. Petunjuk yang Allah bagi kepada kita ini dengan izin dia. Kalau tidak, kita entah ke mana ya kesesatan yang kita bawa di zaman muda kita dahulu. Ya, kalau tidaklah sebab petunjuk yang Allah bagi, nescaya kita tak dapat mengikut jalan yang lurus ini. Kalau dululah bayangkan macam saya dulu kan, Allah nak bagi jalan tu, alhamdulillah, pertama saya mohon Allah ampunkan dosa mak dan ayah saya kan. Disebabkan mereka lah yang membagi idea petunjuk. Kalau tak, saya entah ke mana, ikut golongan tarikat mana, golongan itu ini. Ya, nakkan Islam tapi tidak ada tempat yang betul. Kalau ikut saya ni dah serban dah lengkap dah. Ya, cuma capal je tak ada. Ya, saya berada dengan kelompok-kelompok yang begini pada satu ketika dahulu. Tapi Allah bagi petunjuk, ya, dengan izinnya Allah bagi petunjuk kepada mak ayah pergi belajar. Ya, alhamdulillah. Cuma ucapan sampai sekarang saya ingat, mak saya kata, Fadil, bebaskan mak dari neraka. Maksudnya kamu belajar untuk melepaskan mak dari neraka. Dan alhamdulillah dibaginya Quran dan sunnah ini, dan kita menyaksikan, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya, saya merasakan satu perkara yang amat penting ya bagi kita sebagai anak yang soleh. Ya, berdoakanlah mak dan ayah kita tiap-tiap hari, doakan. Jadikan doa itu sebagai asas di antara kehidupan kita untuk menentukan kita anak yang soleh ataupun tidak. Kenapa? Rasulullah kata, anak yang soleh mendoakan ibu dan ayahnya selepas kematian. Ya, maka kita doa waktu hidup dan mati. Kenapa? Kalau kita tak doa, ciri-ciri anak yang soleh tidak ada. Okey? Baik. Jadi alhamdulillah, Allah dengan izin Allah lah saja. Oleh kerana tu bila kita dengar azan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, menunjukkan hanya kekuatan yang Allah saja beri mampu untuk menggerakkan kita. Bersyukur. Dan kita masuk syurga dengan amalan kita ke? Tak. Dengan rahmat Allah. Amalan nombor 2, rahmat itu yang pertama. Kemudian dengan amalan-amalan kita yang diberikan kedudukan yang istimewa. Ya, subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalimah ini adalah besar. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Yaf'alu ma yurid. Dia buat apa yang dia suka. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah sifat rububiyah ketuhanan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Disebabkan ilmu dia dan kebijaksanaan dia, dia mengatur kita, maka apa yang berlaku pada kita ada hikmah yang terkandung. Hikmah amat penting ya. Bila kita katakan apa yang dah berlaku tu ada hikmah, itu akan menenangkan jiwa kita dan rujuk kepada Allah. Memang Allah melakukan sesuatu, ada hikmah yang terkandung. Ya. Kemudian Allah ceritakan pula, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan bagi orang zalim disediakan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Ya, kalau dia sediakan bagi kita dengan rahmatnya dan orang kafir disediakan azab yang pedih, na'udzubillah min zalik, jangan jadikan diri kita orang kafir. Ya, na'udzubillah. Kerana kita zaman ini adalah zaman yang apa orang kata, iman kita ni, anak-anak kita fragile, yang mudah pecah, mudah terikut. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana tu nak didik anak zaman ini tak sama dengan mak ayah kita didik kita dulu kan. Didik kita walaupun main tepi longkang ke apa tak kisah.
Tapi didikan dia tu Masya Allah, rotan boleh. Kita zaman sekarang mana boleh rotan? Jentik pun tak boleh. Ya, dahsyat. Lepas tu kita pula, zaman kita mana ada gadget-gadget macam ni? Zaman sekarang gadget ini yang mempengaruhi, ya. Kalau kita tengok mata dengan pemikiran, cukup TikTok dah mempengaruhi kita. Kita, bukan anak-anak kita. Pandai dia mainkan apa kita punya emosi. Kadang-kadang, geramnya aku. Kadang-kadang kelakar kan. Sekejap kelakar, sekejap geram, sekejap apa lagi. Ya. Berbagai-bagai. Itu baru kita buka tak sampai sejam 2 jam. Ya. Oh, sejam 2 jam TikTok. Dahsyat tu. Ya. Lama. Anak-anak kita buka berbagai-bagai yang tidak ada tapisan. Aduh, letih kita ya. Ujian kita lagi dahsyat. Itu pasal saya bicarakan kita berhadapan dengan masalah gabungan masalah kaum terdahulu dimasukkan pada zaman kita. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi, berbagai Nabi dahulu ada pada zaman sekarang. Kalau taklah iman kita kena bersungguh-sungguh, kekuatan ilmu kena mantap, nak berhadapan bukan mudah. Anak-anak kita pula nak berhadapan bukan mudah. Ya susah. Besar-besar tu 2-3 tahun tu senang jaga. Yang masuk sekolah rendah senang. Masuk usia remaja, hampir tiap-tiap hari makan Panadol. Kan? Pening kepala. Dia masuk dah lebih daripada umur, masuk 27, 28, itu dah mula nak peringkat matang. 25 tahun ke atas tu dah boleh fikir sendiri dah. Kalau tak, zaman sekarang itu pun anak-anak muda ya, saya dapat bila orang mengadu tu, kita takut sangat-sangat. Takut kerana sifat macam normalisasi yang dibuat sekarang kan, ya, oleh orang liberal, orang ni. Dia buatkan benda tu normal kan. Dia jadi macam barat lah, normal. Berbahaya. Na'udzubillah. Ya, bila sampai satu tahap hukum hakam Allah ditolak, biasalah tu. Biasalah tu. Terhadap orang Islam yang berbicara, macam mana nak selesaikan? Tanggungjawab kita. Apabila hubungan, maaf kata, lelaki perempuan dijadikan normal, habis. Dia kata biasa dah. Na'udzubillah, saya kata kan, benda zina. Arahkan kahwin tak nak. Biasa. Normal. Ini yang berlaku ya pada masyarakat kita sekarang. Takut, menakutkan. Na'udzubillah min zalik. Macam mana nak selesai? Ya, melainkan kena kembali kepada fahaman 3 kurun yang terbaik, baru kita dapat selesai. Ketegasan, ya, ketegasan pihak yang tertentu adalah diperlukan. Ya. Baik, jadi oleh kerana itu, ya, kita minta Allah memberikan rahmat kepada kita. Bila kita mengikut dia, dia akan memberikan rahmat. Namun wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima, dan orang-orang yang zalim, tak kira orang Islam ke orang kafir, terutamanya orang kafir, maka akan disediakan azab yang berat, yang tersangat berat. Na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah daripada menjadikan diri kita orang kafir. Satu, kalau kita tak jadi orang kafir pun, jangan kita mengikut sifat-sifat orang kafir. Ini di antara perkara yang perlu kita faham. Apabila disebutkan tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum itu, dia termasuk di kalangan kaum tersebut. Ya, maka kita dilarang untuk tasyabbuh biqaumin, satu kaum yang mana kaum ini dikategorikan beberapa perkara, yang mana Allah larang, yang mana Rasulullah larang, maka itulah kaum yang terlarang. Misalan, ya, apabila dikatakan jangan kamu menyerupai syaitan. Kenapa? Syaitan adalah satu kaum yang derhaka kepada Allah. Lalu Rasulullah kata, la tashrabu bishimal wala ta'kulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabuna bishimal. Jangan kamu makan dan minum tangan kiri. Kenapa? Syaitan makan dan minum tangan kiri. Kita dilarang untuk menyerupai dia. Okey? Tasyabbuh, menyerupai. Bila syaitan, sahabat memakai satu kasut, satu lagi rosak, lalu Rasulullah kata, tanggal dua-dua atau pakai dua-dua. Kenapa? Syaitan dia tidak pakai, dia pakai satu kasut, satu tak berkasut. Macam mana tu kan? Kita alhamdulillah lah.
Habis kalau pakai kasut lain, satu kasut slipper, satu kasut tumit tinggi boleh ke? Oh, itu nampak macam cacat lah pula kan. Tapi itu tak apa. Janji mesti ada dua-dua. Kerana syaitan pakai satu. Okey. Kemudian dilarangkan kita tasyabuh bir rijal wal bin nisa. Rijal nisa li rijal wa rijal li nisa. Dilarang lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Ya. Bila lelaki menyerupai perempuan, kalau dia menyerupai pakaian sahaja pun dah haram. Gaya bercakap lenggok-lenggok pun dah haram. Ya, apatah lagi dia pergi bedah itu, tambah itu semua. Lagi dilaknati. Bahkan dalam hadis dikata dilaknati. Dan begitu juga perempuan menyerupai lelaki, dilaknati. Maka tak boleh. Dia ada batas yang ditetapkan. Laki begini, perempuan begini. Okey? Nampak? Kemudian dah 3. Tidak boleh menyerupai orang kafir. Itu semua jelas. Yang mana orang kafir ini mereka yang dilaknati oleh Allah. Tak boleh menyerupai. Sama ada bentuk pakaian, bentuk gaya, bentuk apa juga. Ya, maka itu semua membawa kepada penyerupaan orang kafir, maka kena tinggalkan. Itu walak tu. Kemudian tidak menyerupai dengan orang-orang fasik. Orang kafir dah satu bab. Orang fasik ini di kalangan orang Muslim. Yang fasik, yang zalim. Yang fasik, ya, kita tengok budak-budak zaman sekarang ni, berapa banyak disebabkan pengaruh dalam ni, perbuatan-perbuatan gaya mereka pun, Masya Allah, gaya fasik banyak sangat. Ya, cara bercakap tu pun dah, kita dengar la ilaha illallah, ini bahasa apa digunakan? Oh, bahasa TikTok dia pun suka. Ya, sampai kita pun terikut kadang. Ya, ui, panas gila. Gila mana ada kalimah tu disebut, melainkan buruk aja pada satu ketika. Tapi gila jadi kalimah terlampau sekarang ni. Panas gila, amboi. Ya, yang macam menyebut kaum tu Ustaz. Kalau anak-anak pakai baju Punjabi ke, baju India ke, ada masalah ke? Yang tu kita nampak itu benda tu tidak menyalahi. Kerana di antaranya yang saya tengok tindik hidung kan. Perempuan tindik hidung tu kan. Mula saya ingat ianya adalah disebabkan kita di Malaysia kan. Maka kita tengok kebanyakannya non-Muslim yang beragama Hindu yang pakai itu Punjabi apa. Tetapi bila kita berada di negeri, macam saya dulu duduk di Pakistan, itu pakaian orang bangsa sana, orang Muslim apa semua. Bahkan cucuk hidung tu cucuk hidung, tindik hidung tu pun pakaian orang Islam di sana. Tak ada masalah. Bahkan rasanya kalau cucuk hidung tu, kalau tak bernapas hidung, ada lubang hidung yang ketiga kan. Okey, baik. Okey, kemudian yang terakhir, tasyabuh bil haiwan. Ya, tasyabuh bil haiwan, menyerupai haiwan. Kenapa? Rasulullah memberi misal bahawa kita akan mengikut jejak-jejak orang kafir ini, sehinggakan perbuatan mereka seperti haiwan yang dilakukan di tepi jalanan, sehingga kita akan mengikutnya. Berarti perbuatan haiwan itu adalah dilarang. Dan saya waktu tahun 98 tu berada di Masjid Nabawi, saya mendengar Syekh Saleh Zaimin bercakap di dalam kelas dia. Dia mengatakan di antara tasyabuh bihaiwan itu termasuk seseorang itu memakai contact lens yang mata macam mata rimau, mata buaya kan. Itu pun termasuk tasyabuh bihaiwan. Jangan pakai. Ya, datang ke kelas kat sini pakai mata buaya pula lepas ni. Ya, mata rimau, tak usah. Ya, itu tasyabuh, menyerupai haiwan. Dilarang sama sekali. Kerana mereka ini adalah makhluk yang ada yang terlarang, yang terlaknat, yang saya sebutkan tadi, maka elakkan. Ya, elakkan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ya, dan memberikan kekuatan untuk kita menjaga amalan-amalan kita di akhir zaman, terutamanya prinsip di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah minggu depan saya tak ada. Ya. Hari Sabtu ni pergi Mekah umrah. Seminggu je.